Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kelas 2 Al-Farabi? Cikgu harap kamu semua sihat walafiat bersama dengan keluarga tersayang. Okay, pada hari ini kita akan masuk unit yang baru iaitu unit 5 tumbuh-tumbuhan dengan tajuk pertama kepentingan tumbuh-tumbuhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menulis 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Baiklah murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 50 tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni sangat penting kepada manusia dan haiwan. Okay, apa kepentingannya? Yang pertama, tumbuh-tumbuhan adalah habitat untuk haiwan. Yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Dan yang keempat, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan apa dia kepentingan tumbuh-tumbuhan dengan lebih lanjut. Okey semua, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang pertama adalah habitat untuk haiwan. Apa maksud habitat? Habitat ialah tempat tinggal haiwan atau tumbuhan. Cuba kamu lihat pada gambar yang cikgu beri. Dekat situ ada gambar lebah dekat atas pokok. Jadi, habitat atau tempat tinggal lebah adalah sarang di atas pokok. Okey, kemudian ada gambar burung membuat sarang di dahan pokok. Jadi, habitat burung itu adalah di atas pokok. Mana pokok tu ialah tumbuhan. Yang ketiga, gambar orang hutan. Orang hutan pun habitatnya di atas pokok. Begitu juga dengan burung-burung yang kamu lihat bertenggek di atas pokok. Itu adalah habitatnya. Sebenarnya banyak lagi haiwan-haiwan yang mempunyai habitat di tumbuhan. Contohnya burung. Ada burung yang tinggal dalam batang pokok atau lubang pokok. Okey, itu ialah habitat ataupun tempat tinggal haiwan tersebut. Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang kedua ialah sumber udara untuk manusia dan haiwan untuk bernafas. Okey, sebenarnya tumbuh-tumbuhan dia mengeluarkan gas yang kita panggil sebagai gas oksigen. Daripada gas oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut digunakan oleh manusia dan juga haiwan untuk bernafas. Jadi kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, kita semua akan mati sebab kita tidak mendapat oksigen untuk bernafas. Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang ketiga ialah sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, haiwan juga menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk mengubati diri mereka yang sakit. Seperti yang kamu lihat pada gambar yang cikgu berikan, kucing tu dia makan rumput. Sebenarnya rumput itu menjadi ubat kepada dirinya yang sakit. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain yang terdapat di hutan. Mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk mengubati diri mereka. Kalau kita manusia pula, banyak sebenarnya ubat-ubatan yang kita peroleh daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, contohnya aloe vera. Aloe vera tu boleh digunakan untuk mengubati luka. Begitu juga dengan herba-herba yang lain, contohnya kacik Fatimah, kunyit, halia dan banyak lagi yang boleh digunakan sebagai ubat-ubatan kepada manusia. Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang keempat ialah sumber makanan untuk manusia dan haiwan.
Okey, daripada gambar kita lihat burung sedang makan buah ceri. Buah ceri adalah daripada tumbuhan. Jadi buah ceri itu menjadi sumber makanan kepada burung. Yang kedua, kambing makan rumput. Rumput ialah tumbuh-tumbuhan. Jadi sumber makanan bagi kambing adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, untuk manusia macam kita hari-hari makan nasi. Nasi itu daripada beras yang didapati daripada pokok padi. Okey, kemudian kita juga makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang juga kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Baiklah murid-murid, sebenarnya tumbuh-tumbuhan juga mempunyai kepentingan lain kepada manusia. Okey, contoh yang pertama, tumbuh-tumbuhan boleh dibuat perabot. Contohnya kerusi, meja, rumah, katil, almari dan sebagainya, banyak lagi. Okey, kemudian tumbuh-tumbuhan juga boleh dibuat sebagai bahan binaan. Contohnya bahan binaan untuk buat rumah, buat jambatan, buat titi. Okey, kemudian tumbuh-tumbuhan juga boleh digunakan untuk buat kertas dan juga tisu. Okey, dan tumbuh-tumbuhan juga boleh digunakan untuk alatan kegunaan harian. Contohnya buat senduk, buat sudu dan macam-macam lagi lah. Cikgu harap daripada penerangan tadi kamu boleh tahu dan juga ingat kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Okey, untuk latihan kamu pada hari ini ada 3 soalan. Soalan pertama, berikan 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Kalau tak ingat, boleh tengok pada buku teks muka surat 50 atau kamu ulang semula tengok video yang cikgu berikan. Okey, yang kedua, berikan 2 contoh haiwan yang tinggal di atas pokok. Dan soalan yang ketiga, berikan 2 contoh tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai sumber makanan kepada manusia. Cikgu harap kamu boleh menjawab ke semua soalan yang diberikan, dan bila dah siap, hantarkan ke WhatsApp personal cikgu. Sekiranya terdapat apa-apa masalah, boleh berhubung dengan cikgu ya. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Bye. Assalamualaikum.